Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma. Kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Walamma istash'ara ba'duhum bihadza qala ay qala ba'duhum inna as-salata ma'naha ad-du'a'u mutlaqan. Baik. Walamma dan tak kala mana istash'ara menyadarilah ba'duhum oleh sebahagian mereka itu ulama. Ya, menyadari tentang apa? Bihaza dengan ini ai hazal makna ghairu laik. Tuh karena kemarinnya dia kata Hujjah Ibnu Hisham ia mengatakan bahawasanya lafaz as-salat tu orang panggil min qubaili mustarakil maknawi itu terlebih awfaqu bi ayatillah. Nah, lebih muafakat dengan ayat Allah Ta'ala. Mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berbezalah dengan orang panggil apa? Muqtada. Makna yang dikehendaki oleh tafsiril jumhur, iaitu mustarak maknawi. Nah, mustarak lafzi. Nah, mustarak lafzi. Kalau orang panggil mustarak lafzi, maka yasiru maknal ayati, jadilah makna bagi ini ayat innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yarhamu wal malaikatu tastaghfiru. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ud'u wa hadza ghairu laikin bil amri bil iktidai. Dan ini makna tidak layaklah dengan perintah supaya mengikut. Nah, dengan perintah dengan mengikut mana supaya mengikut. Sedangkan kita ni disuruh untuk ikut Allah Ta'ala dengan malaikat. Malaikat pun sallu ala Nabi. Kita pun suruh sallu juga. Sedangkan makna dia berbeza kalau pakai makna istirak lafzi.
Walamma istasyara ba'duhum bihadza, dan tak kala mana menyadarilah oleh sebahagian ulama bihadza, dengan ini makna tidak layak. Dengan suruh supaya mengikut. Kenapa? Kerana kalau nak mengikut Allah Ta'ala, anak kita ni kena beri rahmat lah pada Nabi. Nah, sedangkan kita siapa? Allah Ta'ala yang merahmati Nabi. Nah, qala ba'duhum, nescaya berkata tu jawab bagi lama tu. Nescaya berkatalah oleh qala, yakni qala ba'duhum. Nescaya berkatalah oleh sebahagian mereka itu ulama, inna salati, maqalul qabai qala, inna salata, bahawa sesungguhnya bermula makna solah, bermula makna selawat. Bermula selawat itu maknanya makna as-salah ad-du'a mutlaqan, ialah makna doa semata-mata. Tu makna mutlaqan tu sawaun minallah lah. Sawaun kanatis salah minallah wal malaikah wan nas, itu makna mutlaqan. Sama ada selawat tu, sama adalah selawat tu daripada Allah ke, daripada malaikat ke, daripada manusia tu. Nah, makna as-salah tu ialah doa. Tengok. Wa ka'ana, kalau gitu, makna selawat tu ialah doa. Sawaun kanatis salah, sama ada selawat tu minallah wal malaikah wan nas. Kalau gitu Allah Ta'ala nak doa siapa pula? Ni. Allah Ta'ala nak minta siapa, muka dia lah Tuhan. Takkah Allah Ta'ala nak minta pada Tuhan lain? Berat gitu. Lalu jawabnya oleh ba'dul mufassir tadi, ba'dul ulama. Wa ka'anna Allah Ta'ala yatlubu min zatihi isal al-khairi. Tu. Wa ka'anna ni seolah-olahnya nak menjawab muskil lah. Kalau kita iktiraf kata, kalau gitu selawat dengan mana doa mutlakon. Sama ada mutlakon tu makna selawat tak kira mari siapa lah. Mari daripada Allah pun orang panggil doa, mari daripada malaikat pun orang panggil doa, mari daripada manusia pun orang panggil doa. Lepas tu Allah Ta'ala doa siapa? Lalu jawab oleh ulama'nya, wa ka'annallah, dan seperti bahawasa ini, dan seolah-olahnya Allah Ta'ala itu. Gitu. Wa ka'annallaha ta'ala, dan seperti bahawasa ini, dan seolah-olahnya Allah Ta'ala tu yatlubu, memintalah ia, menuntutilah ia Allah Ta'ala min zatihi, daripada zatnya, zat Allah Ta'ala tu sendiri. Tak ada minta siapa-siapa lah kata ulama ya. Seolah-olah dia tutup atas zat dia sendiri. Tu. Ni. Dia minta dengan zat dia tu sendiri, isalal khairi. Agar atau supaya tu akan disampaikan khair, kebaikan. Jadi jawab ba'dul ulama ni, dia kata as-salah bimakna doa mutlaqah. Salah tu, selawat tu dengan makna doa semata-mata, tak kira mari Tuhan, mari malaikat, mari manusia. Kalau gitu Allah Ta'ala minta siapa dia? Dia kata gini, seolah-olahnya Allah Ta'ala minta dengan zat dia sendiri supaya menyampaikan kebaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jawab lagu ni, kata dia wahwa, dan ia qaulu ba'dihim, tak dia tu. Wahwa, dan ia perkataan bagi setengah mereka itu ulama tu, kalamun hailun, ialah kalam, iaitu jawapan yang hailun, yang karut lah. Tu jawapan yang karut. Ataupun jawapan yang hanyut, tak tahu pahlah ke mana. Nak tahu ni. Hail maknanya hanyut lah. Hanyut pergi ke mana hala tak tahu. Itu makna hanyut. Mana jawapan karut, tak tahu lah ke mana hala. Mana sabar dak Tuhan minta dengan zat dia sendiri supaya menyampaikan, orang panggil rahmat kebaikan itu pada Nabi. Dia nak minta apa? Dia zat dia. Sebab tu jawabnya wahwa, dan ia qaulu ba'dihim tadi tu. Perkataan bagi setengah mereka itu ulama tu. Kalamun hailun, ialah jawapan yang hanyut, tak tahulah ke mana hala. Itu. Kata kalam, jawapan setengah mereka itu tu ialah kalam yang hanyut, tak tahulah ke mana hala. Jawapan yang haruk-maruk ni, kama
ai wazalika, dan bermula demikian itu demikian itu qaulu huwa kalamun hailun tadi tu wazalika aiba, dan kama qala wazalika qaulu huwa kalamun hailun. Dan bermula kenyataan bagi demikian itu jawapan kepada jawapan qauli ba'dihim, iaitu kalamun hailun, kalam jawapan yang hanyut tak tahulah ke mana hala. Kama qalahu, seperti mana barang qalahu yang telah diberkatalah akan dia ma barang ba'dul muhaqqiqina, oleh sebahagian daripada ulama-ulama muhaqqiq. Jadi hak kata kalamun hailun tu bukan biasa-biasa. Ulama muhaqqiqun hak kata. Jawapan sebahagian ulama yang kata bahawasanya Allah Ta'ala minta daripada zat dia sendiri supaya isal al-khairi itu ialah kalamun hailun. Itu ialah kata ba'dul muhaqqiqina. Jawapan bagi setengah daripada ulama muhaqqiq. Walau kila, dan jikalau dijawab. Kila ni walau jikalau dikatakan. Kalaulah ba'dul ulama tadi tu dia jawab lagu ni. Tu. Dia jawab lagu mana? Innahu, bahawasanya ni maka luka bagi kila. Kalau dia jawab lagu ni, innahu sesungguhnya, iqtida bermula mengikut. Al-iqtida, ini iqtida al-mafhum. Tu. Al-iqtida mafhum minal ibarati sabik. Gitulah. Mana tu? Wa hadza ghairu laikim bil amri bil iqtidai. Seperti situ. Walau kila, dan jikalau dikatakan innahu, bahawasanya bahawasanya innahu innal iqtidaa, sesungguhnya bahawasanya iqtida iqtida yang difaham daripada ibarat yang lalu tu, iqtidaun fi mutlaqil i'tina'i, mengikut pada semata-mata mengamati, mencermati, mengamati. Mana mengamati pada perkara itu. Mengikut tu pada lafaz saja gitu. Gitu. Bukan mengikut pada makna. Itu maksud gitu. Al-i'tina tu mana mengamati, mana mengikut pada lafaz saja. Bukan mengikut pada makna. Kalau jawab lagu tu, lakana. Jawab bagi lau tadi, lau kila. Lakana, nescaya adalah hazal qila ni ahsana, terlebih elok, terlebih baik, min haza, daripada ini, min haza min qauli ba'dihim. Jadi jawab kata iktidak situ dengan makna iktidak pada lafaz saja, bukan iktidak pada makna. Itu lebih baik daripada jawab kata Allah Ta'ala minta ngazak dia supaya menyampaikan kebaikan tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu faham. Itu maksud nak sebut situ. Tu. Batu kata walau qila, dan jikalau dijawab oleh ba'dul ulama tu innahu innal iktida'a, sesungguhnya iktida al-mafhum minal ibarati sabiq, sesungguhnya mengikut yang difahamkan daripada ibarat yang telah lalu tu, iktida'un fi mutlaqil i'tina'i, mengikut pada semata-mata mengamati. Yang ni mengikut pada lafaz saja, bukan mengikut pada makna. Kalau mengikut pada makna memang tak sah lah. Kerana makna yusallu daripada Allah mana yarhamu. Yusallu daripada malaikat dengan mana tustaghfiru. Yusallu daripada manusia dengan mana yad'u. Maka kalau mengikut pada makna memang tak sah lah. Lepas tu mengikut situ, ikut. Kata Tuhan suruh kita ikut dia. Dia selawat atas Nabi. Malaikat pun selawat atas Nabi. Suruh ikut pada makna. Bukan. Ikut pada lafaz je. Lafaz selawat. Mana mengikut pada semata-mata mengamati pada lafaz saja. Bukan pada makna. Kalau jawab lagu ni, nescaya itu lebih baik daripada jawab kata Allah Ta'ala minta dengan zat dia supaya menyampaikan orang panggil rahmat, kebaikan. Pergi kepada anak Abul Arwahi. Mana jauh sangat pergi ke situ tu. Pak mau jauh sangat pergi ke anak Abul Arwahi. Mana pula. Apa abang dia jauh sangat pergi tu. Apa nak pergi situ? Selawat kepada
Tak ada duk bincang anak abul arwah ke anak abul jasak ke apa, tak ada duk bincang tu lah ni. Duk bincang lah ni nya selawat dari segi makna di sisi ulama mufassir jumhur ulama mufassir kata makna selawat tu orang panggil mustarak lafzi. Kalau mustarak lafzi maka selawat tu makna dia beza-beza. Makna selawat daripada Allah makna rahmat, makna selawat daripada malaikat istighfar, makna selawat daripada umat dengan makna doa. Kalau gitu tak sahlah kita disuruh ikut Allah Ta'ala. Faham tak? Nak suruh ikut mana Tuhan dengan makna rahmat atas Nabi, kita nak atas rahmat Nabi ke mana? Faham tak? Maka bila sedar oleh ulama kata tak maksud ni gini ni, tak sah orang panggil nak mengikut gini. Maka ulama kata as-salah tu dengan makna doa semata-mata, tak kira daripada Allah ke daripada malaikat ke daripada manusia, sama doa lah ke. Kalau doa, Allah Ta'ala nak doa siapa? Ada Allah Ta'ala doa ke diri dia sendiri. Mana minta diri dia supaya sampai ke orang panggil khair tadi kepada Nabi. Maka jawab lagu ni kalau tak tahulah ke mana hala orang panggil. Nah, kalau jawab kata bahawasanya ikut tu dengan makna ikut semata-mata lafaz lawak, bukan makna, itu lebih baik. Duk cara situlah ni abading. Bukan duk cara abul arwah, abul jasak, tak tahu ke mana hala tu kalamun hail. Tu. Faham tak? Jadi kalau kita mengikut orang panggil qaul muhakkik, mana? Selawat min qabilil mustarakil maknawi cukup. Mustarak maknawi mana? Iaitu selawat dengan makna ataf. Selawat tu satu makna aja, satu lafaz satu makna. Selawat tu ialah makna ataf. Kemudian iktibar ta'addud dia orang panggil afra'. Kalau selawat tu daripada Allah Ta'ala, ataf tu dengan makna rahmat. Selawat tu daripada malaikat, ataf tu dengan makna istighfar. Selawat daripada manusia, jamadah, lain daripada Allah dengan malaikat, maknanya Quran pun tak ulang banyak kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berlemah lembut kepada Nabi. Nah, orang beriman lemah lembutlah olehmu atas Nabi. Lemah lembut itu apa makna? Baru beza. Asal-asal ya perkataan esa makna. Hak tu orang panggil terlebih aufaq bi ayatillahi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Gitu dah. Jangan yang pergi jauh-jauh sangat. Dekat-dekat ni sudah bedeng. Pergi pak mana hala tak tahu abul arwah, abul jasak ke apa tu. Jadi seolah-olahnya ni kritikan lah ni. Kritikan daripada Syekh Ibrahim Al-Baijuri Syekhul Azhar terhadap qaulu ba'dihim. Ini qaul ba'dil jumhuril mufassir tadi. Perkataan bagi sebahagian daripada ulama mufassir. Kenapa? Karena bila pergi jawab gitu, siapa kau orang panggil jawab pe tu tak tahu ke mana hala dah. Kata Allah Ta'ala yatlubu min zatihi isalal khairi. Allah Ta'ala minta daripada zatnya akan menyampaikan kebaikan kepada Nabi. Beratlah ke tu. Minta berapa ke diri dia? Mungkin diri dia. Dia tak nak minta, dia nak dia buat. Gitu. Jadi kalulah kata Syekh Ibrahim Baijuri kata, kalulah sebahagian ulama yang berpegang kata makna selawat dengan makna istirak lafzi itu jawab lagu ni. Mana? Laukila innahu innal iktida'un fi mutlaqil i'tina'i. Sesungguhnya mengikut hak disuruh oleh Allah Ta'ala tu ialah mengikut di dalam atau pada semata-mata mengamat-amati. Yani mengamat-amati pada lapar saja, bukan pada makna. Lakana ahsana min hadza, nescaya adalah hazal qila ni ahsana terlebih baiklah ia min hadza daripada ini, min hadza min qauli ba'dihim. Daripada jawapan sebahagian daripada ulama mana? Tu ka'annallahu yatlubu min zatihi isalal khair. Lebih baik jawab lagu ni lagi daripada jawab lagu tu. Habis itu. Wal masyhuru wal qaulul masyhur. Dan bermula pendapat yang masyhur. Masyhur di mana maka surqa iluhu lah. Itu mana pendapat yang masyhur. Pendapat yang banyaklah oleh oleh bicaraannya, oleh sebutannya. Orang banyak duk kecu, duk sebut hal ni orang main kecu.
Kecoh dah ramai orang duk cakap hak ni lah pendapatnya. Ha itu. Wal masyhuru ay wal qaulul masyhur. Dan bermula pendapat yang masyhur itu fi hadhil jumlati, pada ini jumlah. Jumlah mana? Jumlah as-salah ni. Jumlah selawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad. Ha, jumlah selawat ni qaul masyhur kata annaha, ialah bahawasanya jumlah selawat ni. Nah, hadhil jumlati ay jumlatis salah ni, annaha ialah bahawasanya jumlah selawat ni khabariyatun lafzan, ialah khabariyah pada lafaz, insya'iyatun maknan, ialah insya'iyah makna. Jadi qaul masyhur dia kata selawat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad. Ini jumlah selawat lagu ni. Orang panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, ai du'aiyah maknan. Ha, bila du'aiyah maknan, ai nak tafsir. Apa makna? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad. Bermula selawat, bermula rahmat dan sejahtera, minta turunlah kedua-duanya di atas penghulu kami, iaitu Nabi Muhammad, sebaik-baik hamba Allah Ta'ala. Maknanya Allahumma salli. Nah, itulah. Jadi khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Dah. Pada lafaznya ialah khabar, tapi maknanya menuntuti doa. Pada lafaznya khabar mana cerita. Bermula rahmat dan sejahtera, turunlah kedua-duanya di atas penghulu kami Nabi Muhammad, sebaik-baik hamba Allah Ta'ala. Tu khabar lah tu. Tapi pada makna khabar tu ialah insya. Apa doa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad. Ha, gitu dah. Maknanya gitu. Itu habis. Wa yasihu, dan sah juga antakuna, oleh bahawa adalah ia jumlah selawat ni. Antakuna jumlah selawat ni. Ha, al jumlah as-salah ni. Khabariyatun lafzan wa makna. Sah juga. Boleh juga kita kata tu orang panggil jumlah khabariyah lafzan, makna pun khabari juga. Tak ada duk insya'i. Boleh juga gitu. Tak ada masalah. Karena dulunya kita belum menyata dah. Nah. Mana kita menyata dah tak Mana dulu? Pada bab bismillah dulu, ingat tak? Wa'lam annal jumlatal bismillah yasihu an takuna khabariyatan bi'tibari muta'alliqiha al-mahzufi ka'abtadi'u au u'allifu. Itu. Tu mana? Karena dhabit bagi khabar tu apa? Idh huwa, kerana bermula ia khabar tu allazi la yatawaqqafu husulu madlulihi ala talaffuzi bihi. Gitu. Karena bermula khabar tu ialah sesuatu yang tidak terhentilah madlu bagi allazi tu oleh hasil madlunya di atas bertalafu menyebut dengan dia dengan allazi. Betul dah? Benda hak ditunjuk tu tidak syarat terhenti dengan talafuk. So dia kata qama Zaidun, berdiri oleh Zaid. Nak sahabat berdiri pada Zaid kena sebut dulu ke? Tak sebut maka Zaid tak berdiri gitu. Tak, kita tak sebut pun Zaid berdiri. Sama kita tak sebut wassalatu wassalamu ala Rasulillah, tetaplah rahmat Allah Ta'ala mencurah-curah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sah saja dikatakan khabariyah lafzan wa khabariyah makna. Sah. Tak ada masalah apa. Tu sama lah tu. Dhabit dia dah duduk belakang pada bab bismillah dulu. Dhabit bagi khabariyah. Baik, kemudian kata dia fa in qulta ay fi suali. Maka jika engkau kata pada soalan. Engkau kata lagu mana? Ni maqal kau bagi qulta. Yalzamu ala zalika, melazimi, mengautomatik, mewajib. Gitulah. Ala zalika, di atas demikian itu khabariyah lafzan wa maknan. Ala zalika ala kaunihi khabariyatan khabariyah lafzan wa maknan. Gitu. Jika engkau kata pada soal yalzamu ala zalika, melazim, mewajiblah di atas demikian itu kata keadaannya jumlah selawat ni ialah khabariyah pada lafaz dan makna. Melazimi apa? Mewajibkan apa? Mengautomatikkan apa tu fa'il bagi yalzamu?
Annal qaila, oleh bahawasanya si yang berkata. Al-qail itu makna orang yang berkata. Annal qaila, oleh bahawasanya orang yang berkata. Dia berkata apa? Ni maqal kau bagi qaila. As-salatu ala sayyidina Muhammadin. Bermula selawat tu di atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Pada Muhammad, Nabi Muhammad. Lazim apa khabar bagi ana? Lam ya'ti bimaksudi syari'i. Ialah tidak mendatanglah ia al-qa'i itu bimaksudi syari'i, dengan tujuan bagi syarak. Syaraknya nak suruh kita selawat, nak suruh kita doa. Nah, tiba-tiba kita tak doa, kita khabar ya. Dah kalau kata khabariyah, jumlah selawat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad, ni orang panggil khabariyah lafzan wa ma'nan. Nah, ialah bentuk khabar pada lafaz, makna apa khabar? Kalau gitu orang yang berkata dengan wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammadin, afdalil ibad atau apa-apa sahajalah dalam bentuk gitu tu, tidaklah dia tu mendatangkan dengan tujuan bagi syarak. Syarak kata lagu mana? Tengok. Li zahiri, kerana apa kau orang panggil lam ya'ti, ilak pada kata lam ya'ti. Tidak mendatanglah ia al-qa'i itu dengan tujuan bagi syarak. Syarak itu Allah Ta'ala pada hakikat, pada majaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li zahiri qaulihi, kerana nyata zahir, nyata jelas lah. Li zahiri qaulihi ta'ala, kerana jelas, nyata. Qaulihi ta'ala, bagi firmannya Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala kata? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Nah, sallu. Tuhan suruh sallu. Nah, Tuhan suruh minta rahmat, doa. Nah, mana insya' situ. Bukan duk khabar. Betul tak? Jadi kalau kata khabariyah lafzan wa ma'nan, bermakna orang yang mengatakan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad atau apa-apa sajalah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Nah, tidak orang panggil dia tu menunaikan perintah syarak. Karena syarak suruh sallu ala nabi. Nah, ay ud'u ala nabi. Minta rahmat olehmu atas nabi. Kalau minta doa apa? Allahumma salli wa sallim. Bukan khabar semata-mata. Dah tak? Tengok. Kalau tanya lagu tu. Kalau iktiraf lagu tu, lagu mana? Dah kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad, tu orang panggil khabariyah lafzan wa ma'nan. Kalau gitu orang yang mengatakan begitu tidak menunaikan perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima lah. Jawabnya kultu, ni jawab bagi in kulta tadi. Jika engkau kata lagu tu pada soal, kultu nescaya menjawablah olehku. Aku jawab lagu ni. La yalzamu zalika, tidak melazimi akan demikian itu. La yalzamu zalika, tidak melazimi oleh demikian itu. Demikian itu al-qail as-salatu ala sayyidina Muhammad, gitu. Zalika al-qail. Tidak melazimilah akan demikian itu, demikian yang berkata dengan as-salatu ala sayyidina Muhammad tu lam ya'ti bimaksudi syari'i. Gitu Tidak lazim. Tidak lazimlah demikian itu, demikian orang yang berkata dengan wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad. Itu tidak mendatangkan dengan perintah syarak, tidak lazim. Kerana apa tidak lazim? Ni ilak pada kata la yalzamu. Bapa mu kata lazim? Aku kata tak lazim. Seolah-olah syarah jawab gitulah. 5, kerana barang. Sarrahu, menyata dengan jelas, dengan terang-terangan. Sarrahu, soreh. Menyata dengan jelas, dengan secara terang-teranganlah oleh mereka itu ulama. Bihi, dengan dia, dengan ma barang. Apa barang tersebut? Bayan pada kata ma. Min annal maqsuda minas salati lazimuha wa huwa ay lazimuha ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Tiap ulama dia jawab adalah ke ni. Dia boleh tahu jawab lah. Nah, sebab tu kalau duduk dengan ulama ni kemaham lah.
Sebab tu dia mau takut nak pisah ulama ni. Nah. Rumna kau nak nak tu ni. Takut. Apa? Kalau tak ada ulama tu nak jawablah lagi. Nah, masalah lepas pi hari tak cara kat ulama. Nah, ada cara kejawatan dia ya. Tu ni. Dekat-dekat nak pi hari mari kat ulama. Kita pun santuni ulama ni. Bahawa dia tahu kata ulama ni ada power. Ulama buat apa bukan tak ada jawab apa. Kalau ulama kata khabariyah maknan wa lafzan, khabariyah lafzan wa maknan. Ada jawab ke? Nah, mu'iktiraf ke mana ada jawab. Kerana apa dia kata? Tidak lazim. Orang yang mengatakan wassalatu wassalamu ala Rasulillah tu tidak mendatangkan orang panggil perintah syarak suruh sallu ala nabi. 5 kerana barang sarrahu menyata dengan secara terang-teranganlah oleh mereka itu ulama bihi dengan dia dengan barang. Apa barang tersebut? Ulama nyata dengan jelas. Min daripada annal maksuda daripada bahawa bermula tujuan maksud minas salati maksud daripada kata selawat tu khabar bagi anna lazimuha ialah lazimnya benda yang melazimi bagi selawat. Gitu. Lazimuha benda yang melazimi baginya bagi selawat. Lazimuha lazimus salati lah. Gapo dia benda yang melazimi bagi selawat? Wahwa dan ia lazimus salah. Lazim bagi selawat tu ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Memperbesar, memperagung akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang panggil lazim bagi selawat. Lazim bagi selawat ni kita mengagungkan siapa? Mengagungkan Nabi. Sebab tu bila orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kita senyap, buat perapak bibir mulut. Tandanya kita tidak mengagungkan Nabi. Nah, supaya sebut nama Pak Mak, Pak Leh, Pak Ngoh. Macam biasa. Orang sebut nama Nabi Muhammad ni. Perapak bibir mulut. Dah. Ni kalah kita ahli sunnah dengan Syiah ni. Syiah mana situ? Syiah mana situ? Nah, mana? Syiah kalau sebut nama Nabi Muhammad, Pak ya selawat ramai-ramai. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu cara selawat Syiah yang buat gitu. Apa Syiah orang kata tu. Tapi benar ke dia? Ini orang panggil ahli sunnah tu terhijab dengan amalan ahli sunnah tu sendiri. Nah, sebagaimana orang Islam tu terhijab di atas orang Islam tu sendiri. Nah, ahli sunnah tu terhijab di atas orang ahli sunnah tu sendiri. Kenapa? Karena kata Ja'farus Shadiq dalam kitab Qaulul Badi' fi fadailis salati 'ala al-habib asy-syafi'. Kata apa? Al-Hafiz As-Sakhawi kata, kata Imam Ja'farus Shadiq, alamatu ahli sunnati wal jamaah kasratus salati 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanda ahli sunnah, tanda bagi ahli sunnah wal jamaah tu ialah banyak berselawat di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu bila kita dengar orang sebut Nabi Muhammad, kita pun sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu wasallam alaih. Tandanya kita mengagungkan. Itu lazim daripada selawat. Lazim daripada selawat tu kita membesarkan Nabi, mengagungkan Nabi. Itu tujuan daripada selawat. Apa? Mengagungkan Nabi. Betul? Nampak? Wala syakka dan tidak ada jenis syak lagi dia kata. Annal mukhbira akan bahawasanya yang memberitahu, mengkhabar. Dah kata kalam khabari kan ni. Khabariyah lafzan wa khabariyah maknan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Cerita kata bahawasanya rahmat Allah turun di atas junjungan kita Nabi Muhammad. Maka tidak ada jenis syak lagi dia kata. Wala syakka dan tidak ada jenis syak annal mukhbira akan bahawasanya yang mengkhabar, yang memberitahu bi annallaha, dia beritahu apa? Dia khabarkan apa? Bi annallaha, dengan bahawasanya Allah Taala salla ala nabi. Berselawatlah ya Allah Taala tu di atas Nabi. Tidak ada syak, khabar bagi anna pula. Qad azzamahu, sesungguhnya benar-benar memperbesarlah al-mukhbir. Orang yang mengkhabar tu akan dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jadi sininya orang panggil al-mukhbir anisyai idkhalu minasyai. Orang yang mengkhabarkan sesuatu benda masuk di dalam sesuatu benda tersebut. Mana? Mengkhabarkan tentang selawat ke atas Nabi, Nabi diperbesarkan oleh Allah, maka dia pun masuk juga dalam membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam kaedah tu. Dia tak masuk dalam kaedah al-mukhbir bisyai laisa minasyai.
Kita masuk dalam kaedah tu. Yang masuk dalam kaedah al-mukhbir anis syai' idkhalu minas syai'. Nah, ni. Sang mengkhabarkan dengan sesuatu perkara tu termasuk juga di dalam satu perkara tersebut. Nah, itu Ya ada orang panggil al-mukhbir bisyai' laisa minas syai'. Ada juga gitu. Tapi sini dak masuk atulah. Yang masuk al-mukhbir anis syai' idkhalu anis syai'. Nah, orang yang mengkhabarkan dengan satu benda tu masuk juga dalam satu perkara tadi. Yang mengkhabarkan tentang Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi. Allah Ta'ala memperbesarkan Nabi. Allah Ta'ala mengagungkan Nabi. Maka dia yang mengkhabarkan tentang pengagungan Allah terhadap Nabi, dia pun termasuk dalam mengagungkan Nabi. Gitu maksud dia. Habis. Wasahihu annahu sallallahu alaihi wasallam kabaqiyatil anbiya'i wallahu alam. Berhenti situ dulu. Sambung hak kemarinnya sikit ya. Kerana orang bayar dah, kita nak baca lah uduh-uduh. Itu ni. Lama kata aku baca sebab orang bayar juga Maaf pergilah nak kata apa pun. Yang penting kita tahulah lillahi ta'ala tu dalam hati kita. Amin. Apa penting jahat tu cara amin tu. Wa urfan dan bermula puji pada urufnya fi'lun ialah perbuatan. Perbuatan tu terbenarlah belaka. Fi'lul qalbi pun fi'lun, fi'lul jawarih pun orang panggil fi'lun, fi'lul lisan pun orang panggil fi'lun. Mana perbuatan hati pun orang panggil perbuatan, perbuatan anggota tubuh badan pun dia panggil perbuatan, perbuatan lidah pun dia panggil perbuatan. Jadi puji pada syarak, puji pada puji pada lugah itu lebih khusus daripada puji pada uruf. Pada uruf tu lebih umum. Mana fi'lun ialah satu perbuatan yumbi'u yang memberitahulah perbuatan tersebut. Mana yumbi'u ay yukhbiru, memberitahu, memberi reti, memberi ketahui, memberitahu, memberi ketahui, memberi renti, itu mana yumbi'u ay yukhbiru. Memberitahu apa? Memberi reti apa? Perbuatan tersebut. Anta'zimil muna'imi, tentang besarnya sang pemberi nikmat. Min haitsu, daripada sekira-kira innahu, bahawasanya al-muna'imu. Min haitsu innahu, daripada sekira-kira innahu innal muna'ima. Daripada sekira-kiranya sang pemberi nikmat. Muna'imun, memberi nikmatlah ia al-muna'imu. Alal hamidi, di atas sang pemuji. Hamid itu makna orang yang memuji. Au ghairihi, atau lain daripada hamid. Lain daripada orang yang memuji. Tak kira lah perbuatan apa. Sebut baik ke, atau buat backwah ke, dalam hati dia kata mujunya ya Allah. Dia belaka. Itu orang panggil puji pada uruf. Gitu dah. Wa'lam, ketahui ilmu anna arkanal hamdi khamsatun. Ketahui ilmu bahawasanya rukun-rukun bagi puji itu ada 5. Hamidun, pertamanya orang memuji. Wa mahmudun, benda hak dipuji. Sesuatu yang dipuji. Wa mahmudun bihi, dan sesuatu yang dipuji dengan dia. Wa mahmudun alaihi, dan sesuatu yang dipuji kerananya. Wasiratun, dan sirah, lafaz puji. Gitulah. Fa iza hamidta, maka apabila memujilah oleh engkau Zaidan akan Zaid, likaunihi, kerana keadaannya Zaid itu akramaka, mempermulia akan dikau. Bikaulika, puji-puji itu lagu mana? Hamidta, memuji oleh engkau, takluk pada kata hamidta. Bikaulika, dengan kata engkau Zaidun alimun. Bermula Zaid itu seorang yang alim. Moga Zaid duk ajar. Kita kata Khidir tu dak ajar Abedin. Duk ajar kitab ni. Mempermuliakan Abedin. Maka Abedin pun kata kan Khidir ni alimun, kata. Fa anta, maka bermula engkau tu Abedin hamidun. Mung tu hamid, dia kata. Mung tu orang yang memuji. Wa Zaidun, itu Khidir tu mahmudun, orang yang dipuji. Wal ikramu, perbuatan Khidir tu orang panggil duduk mengajar dia. Mahmudun alaihi ay li ajlihi. Tu alaihi pakai ala li ta'lil lah, li ajlihi. Perbuatan orang panggil Khidir mengajar, orang panggil Abedin itu mahmudun alaihi, benda dipuji kerananya, ay li ajlihi, kerananya. Wasubutul ilmi allazi, dan bermula sahabat ilmu. Ilmu tu ada di Zaid, di Khidir tadi tu. Wasubutul ilmi, dan sahabat ilmu allazi huwa, yang bermula ia ilmu tu madlulus sirati, benda hak ditunjuk bagi sirah, bagi lafaz. Mahmudun bihi. Nampak tak?
Jadi gini, Abedeng Hamid, Khidir Mahmud. Perbuatan Khidir mengajar Abedeng tu orang panggil Mahmudun alaih. Nah, tu lafaz Abedeng kata Khidir alimun, sabit ilmu di diri Khidir tu orang panggil Mahmudun bihi. Nah, lafaz hak disebut tu sirah. Cukuplah 5. Itu mudah. Buat mudah-mudah lah. Cepat sikit. Tu nak slow-slow, tambah lagi 1000 dia tu. Wa qauluka, dan bermula kata perkataan engkau tu, hey Abedeng, Zaidun alimun, Khadirun alimun tu. Huwa siratu, ialah sirah. Itu lafaz apa panggil. Habis itu. Wa annal mahmuda alaihi yashtaratu an yakuna ikhtiyaran haqiqiyatan au hukman wallahu a'lam. Di situ dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.